menganalisa hasil pembelajaran permata, menghayati nilai murni yang diterapkan dalam kurikulum permata, memahami kanak-kanak dan perkembangan, menerangkan teori, okay, dan juga memahami perkembangan minda. So untuk this unit 1 ni kita akan bagi kepada 2 hari. Biasa 1 hari ya, tapi sebab kita ni belajar online, saya sudah pastikan sebab this is the first module ataupun unit pertama yang penting-penting untuk anda faham supaya bila kita lalui lagi 22 hari itu anda faham letakkan falsafah macam mana, konsep macam mana dan seterusnya. So nanti kita bagi 2, so the next day Thursday kita akan sambung lagi. So as for today kita tentang konsep dan juga falsafah kurikulum permata. Okay? So, jom. Jadi apa objektif modul ini? Okay, kalau saya sebut kurikulum permata negara, everybody will remember KPN. Okay, sila type di chat KPN, kurikulum permata negara. Okay, so dia memberikan kefahaman. Okay, objektif nak faham tentang falsafah ni, tentang kurikulum, nak faham konsep, nak faham prinsip. Okay, so nak tingkatkan kefahaman dan tentang kanak-kanak. At the end of the day, sama ada anda ada anak sendiri, ada anak di Tazkar Tadika, sama ada anda ada sedang belajar dan sebagainya, kita nak anda faham tentang the milestone of kanak-kanak. Okay, milestone ni sangat-sangat penting supaya kita tengok anak je, kita boleh analisa atau kita boleh macam menilai kanak-kanak tu macam mana dan kita boleh mungkin mengenal pasti kecenderungan kanak-kanak itu, kita boleh kenal pasti kelebihan kanak-kanak itu dan kita boleh kenal pasti bagaimana kita nak menjalankan aktiviti. Okay, so jadi aktiviti kanak-kanak tu sangat penting untuk anda dan it's different Siapa yang dari Tadika di Tazkar dia lain. Dia adalah satu pendekatan yang berbeza. Okay, you have to put that in mind. You are here to learn more about kanak-kanak 4 tahun dan ke bawah. Okay, below 4 years old. So you have to know about the theory. Okay, minta maaf, setakat ni teori yang kita ada, yang kita akan tunjuk sekali lagi, ada teori-teori barat. Okay, yang kebanyakannya okay, sama ada kita boleh terima dan mungkin kita kena gabungkan dengan teori-teori Islam sebagai seorang Islam dan juga teori-teori agama lain yang kita kena yang tidak lari daripada konsep untuk menjadikan anak itu permata negara. So ini hasil nanti. Hasilnya anda tahu the overview latar belakang kurikulum, sejarahnya sikit, falsafah, indikator. Now as for today seolah-olah tahu sikit-sikit lah indikator permata Tazkar tu. Kalau tengok Tazkar tu nampak tak? Tazkar tu ada educator yang menggunakan kurikulum permata negara. Okay? Dan nanti second day akan bahas teori-teori dan sebagainya dan menganalisa pembelajaran permata. Okay? Jom. Untuk kefahaman tu catat. Apa yang dah faham tentang apa objektif kita hari ini? The whole of this unit 1. Okay, apa yang anda akan bawa balik nanti? Sila catat di chat. Apakah objektif modul ini? Apakah objektif buku tebal ni yang seberat 2 kg ni? Sila catat di chat. Apakah objektif modul kurikulum permata? Okay. Ya, Hanizah memahami kanak-kanak, betul? Tengok kanak-kanak dia boleh faham the style of learning, apa kita buat, okay? Tentang siapa yang ambil autism tu at least dia lebih faham tentang the milestone kanak-kanak itu, okay? Tentang konsep dan prinsip, sangat penting konsep dan sejarahnya kita nak tahu, okay? The milestone, okay? Dan untuk hari kedua kita nak tahu tentang teori. Lambat sangat chat ni lah berjalan. Ada 60, dah ada 70 orang ni. Okay? Laju-laju sikit. Okay, supaya semua recorded ini bukti dan saksi anda sedang ikuti kelas saya sebab saya tidak boleh unmute. Minta maaf sangat tidak boleh unmute anda sebab kita ramai, dia akan menjadi gangguan. But please, okay, please anggaplah saya depan anda. Please anggap saya menganggap saya walaupun saya tengok skrin, saya menganggap diri saya depan anda semua. If not, saya akan jadi mati kutu seseorang kat sini. Okay, saya punya pengurus-pengurus saya sedang kat luar. Tapi saya nak pastikan saya bersama dengan anda. I am imagining, saya sedang membayangkan 71 orang bersama saya sekarang, depan mata saya.
So untuk itu kita kena pastikan kita boleh respon. So the way you respond is only melalui chat. Okay? Okay. So itu kita dah faham tadi. Okay, dan seterusnya. Dan unit ni kenapa ya? Siapa boleh jawab kenapa nama dia Permata? Okay, kenapa nama tu kurikulum Permata walaupun PAPN sudah tukar pada tadi taska jenis dan sebagainya. Kenapa nama Permata? Siapa boleh bagi reason why? Okay, why is Permata? Okay, anak itu umpama permata. Yes Hanani, yes bernilai, okay. Dia sangat berharga, okay. Sangat berharga, kanak-kanak itu permata negara, betul. Okay, so untuk itu nama dia sangat unggul untuk kita kenal pasti sebab agak-agak asal batu permata ni cantik ke buruk? Batu permata, sampai dia batu permata, tunjukkan saya. Saya adalah cincin emas arwah suami beli, tak adalah permata, kan? Asalnya, okay? Agak-agak bila jumpa dicari gali di dasar lombang itu, cantik ke buruk? Tak cantik sebenarnya. Tapi asalnya adalah batu biasa saja, sangat buruk. Okay? Lepas tu dikeluar, digilap, okay? Digelap dan dijadilah berwarna-warni. Siapa pernah tengok batu permata? Jom tulis, apa warna batu permata? Yang pernah anda tengok, pernah anda pergi tengok, mungkin pernah tengok real permata. Apa warna dia? Ada warna hitam. Okay, apa lagi? Hitam je kan? Okay, ya, apa lagi? Warna putih. Okay? Warna ruby. Yes, warna biru, warna maroon. And bermacam-macam warna. Okay, itulah analogi seorang kanak-kanak. Anak itu macam-macam dia punya keunikan dia. Okay? So hijau dan sebagainya. Ada yang putih. Okay? So moto permata. Kena ingat, setiap anak permata negara. Masya Allah. Sebab itu kita kena kembalikan balik. Okay? Kalau kita ingat pada surah Al-Baqarah ayat 30. Setiap anak itu khalifah. Inilah permata yang jadi nanti akan bakal mencorak negara. Yang siapa mereka masa umur 3 tahun. Campur yang umur 20 tahun nanti. Umur dia 23 tahun. Okay? Sebab itu moto ini perlulah kita pegang, setiap anak permata negara. Setiap anak itu khalifah. Okey, sebab itu khalifah itu siapa? Pemimpin. Siapa yang tak faham pada perkataan khalifah? Pemimpin. Dah jelas dah. Okey, dah jelas dia yang kita tengok kecil molek itu pemimpin. Kita kena bentang kapet merah untuk dia sebenarnya. Okey? Kalau seorang pemimpin, kita kena hargai dia. Sebab dia sangat bernilai. Okay? Dia adalah individu yang mempunyai hak. Hak apa individu ni? Moto dia bermaksud hak untuk apa? Siapa boleh type? Siapa baca? Hak untuk apa? Ada 4 hak kanak-kanak. Cukup saya nak anda tulis. Apakah hak kanak-kanak? Untuk apa? Hak kanak-kanak untuk mendapat pendidikan dan asuhan. They have the right to get asuhan. They have the right dapat pendidikan. Inilah kita datang belajar 22 hari ini. Apakah hak dia? Hak dia untuk dilindungi. Hak dia dapat kasih sayang. Sebab kenapa? Dia kan khalifah. Dia kan modal insan. Dan dia ada potensi. Potensi itulah kita nak angkatkan potensi anak itu menjadi modal insan negara. Yang akan menggantikan Perdana Menteri pada hari esoknya adalah anak-anak pada hari ini. Yang nak menggantikan YB di kawasan kita adalah anak-anak hari ini. Okay? Kita mungkin dah tak dan dah nak jadi menteri dan sebagainya, tapi kita kena sediakan anak ini. Okay? Sebab mereka akan menggantikan kita. Kita kena garap, kena gilap. Kalau kita ingat nama dalam permata, anak itu perlu dikilap. Okay? Anak-anak dah sangat berharga. Dia adalah kanak-kanak insan yang sangat berharga. Okay? Terbentuknya sebuah permata itu adalah tugas kita mengajar, okay? Untuk menjaga dan mengilap permata itu. Kita kena tengok, bila tengok je anak itu, okay, nampak baby saya ni? Okay. Tengok je anak ini, kita akan nampak permata. Okay, tengok je baby, permata. Jadi baby anda mungkin di taska, di rumah, di jiran dan sebagainya, dan perlu digilap. Perlu seperti permata, digilap dan dibentuk. Okay? Kan asal permata tu buruk kan? Tapi dibentuk supaya dia
menjadi lebih berharga dan bercahaya. Kalau dibiar saja macam batu permata yang buruk tu, dia tidak berharga. Dia mesti dibentuk. Okay? Dia berhak mendapat pendidikan dan dia ada sebab dia membagi pulangan kepada negara. Apa lagi kita kena ingat, mereka adalah bakal memastikan sama ada kita ini adalah pendidik yang benar-benar telah menerapkan amanah yang Allah berikan kepada kita. Okay? Anak itu adalah amanah kan? Baik, jom tengok saya punya baby ni. Okay, baby saya ni. Okay, tak besar-besar baby saya ni. Okay. Saya nak bagi nama. Siapa boleh teka siapa nama dia? Siapa berteka ada hadiah? Siapa berteka siapa nama dia? Pernah kot ada orang dengar kan saya sebut-sebut dalam ceramah saya. Aisyah, Haris, Ali. Okey, Permata. Okey, Muhammad. Okey, boy ke girl ni Dandara. Nama anak saya Dandara. Allah, nak nitik mata tengok arwah suaminya. Husna, Murni. Masya Allah. Okey, nama saya Citot. Cuba type nama saya. Nama saya Citot. Bukan Cikok, Citot. Alright. Masa kecil-kecil, tak tahulah siapa yang panggil. Dia panggil saya Citot. Nama saya Rosita, panggil saya Citot. Sudah. Okay. Jangan panggil saya Citot tau. Baik. Itu seronoknya kita dengan anak. Okay. So, panggil nama yang dia suka. Okay. Panggil nama yang dia suka sebab Allah dah amanahkan kita untuk anak itu berhak untuk mendapat pendidikan dan asuhan. Okay. Sekali lagi, hari ini sekarang ni nak nyanyi betul-betul, ni nyanyi sama-sama, boleh buka unmute, boleh unmute tapi mungkin tak, dia akan bergema ya. Tapi kalau rasa tak selesa, ada bising jangan unmute dah. Okey, tadi bertengok kat handphone, mana handphone masing-masing, dia punya apa? Dia punya seni kata. Okey, ada yang masuk grup ke? Jom saya nak anda hayati dan catat di chat. Apa maksud lagu ni? Okey? Okay. Tuhan maka tersenyum.
Siapa tahu siapakah penulis lirik lagu ini? Siapakah penulis liriknya? Siapakah mencipta lagu ini? Hafsah Hassan, Masya Allah. Seorang lagi, okay, Hafsah Hassan dan Pak Ngah, betul. Okay. Dah meninggal dah Pak Ngah kan? Okay. So, saya sangat menghayati lagu ini sebab dia punya makna dia kan. Okay. Alright. Sudah faham? Dia seolah-olah siapa yang peserta KAP ni dia memang dah hafal lagu Permata ini. Okay, dah ada gayanya nanti. Nanti kita buat gaya ya. Okay, jom kita tengok video ini. Ini adalah nak menepasi sejarahnya ataupun bagaimana sebenarnya perjalanan hidup seorang kanak-kanak itu di Taska. Program Permata diilhamkan oleh Yang Amat Berbahagia Datin Paduka Seri Rosmah Mansur bertujuan memberi peluang kepada setiap kanak-kanak memulakan hidup terbaik. Sebelum dilaksanakan, satu kajian dilakukan mengenai kejayaan program ini di negara maju. Hasilnya direalisasikan melalui 14 buah pusat anak permata seluruh Malaysia. Bagi saya, setiap anak yang dilahirkan mempunyai peluang menjadi individu yang baik yang dapat menyumbang kepada negara jika mereka diberikan permulaan hidup yang baik. Anak-anak dilahirkan dengan harapan, keperluan dan kebolehan yang berbeza. Namun, mereka semua ibarat sebutir permata. Jika digilap, akan terpancar dan bersinar kilauannya. Asuhan dan didikan awal amat penting bagi melahirkan generasi pelapis yang lebih bijaksana untuk menjadi pewaris negara. Dengan ini lahirlah konsep setiap anak permata negara. Pengalaman awal memainkan peranan penting mengaktifkan otak kanak-kanak. Otak bayi mengandungi 100 bilion sel saraf ataupun neuron yang boleh membina perhubungan ataupun sinaps apabila sel-sel ini dirangsang. Oleh itu, kita perlu menyediakan pengalaman pembelajaran yang positif supaya lebih banyak sinaps dibentuk dan berkekalan. Minda kanak-kanak berpotensi berkembang dan cerdas jika diberi rangsangan betul, terutama dalam suasana ceria. Program Permata adalah program asuhan dan didikan awal yang memberi fokus kepada perkembangan intelek, emosi, kognitif dan komunikasi. Semua perkembangan ini bersesuaian dengan potensi dan tahap perkembangan setiap kanak-kanak. Aktiviti pembelajaran dilakukan dalam persekitaran yang kondusif, ceria dan selamat berdasarkan umur, kebolehan, pengalaman dan juga minat. Melalui pendekatan ini, setiap kanak-kanak berpeluang menikmati proses pembelajaran yang menyeluruh mengikut keupayaan masing-masing. Saya sendiri telah melihat pendekatan program Permata, iaitu kanak-kanak belajar dengan cara meneroka, mencuba dan mengalami melalui permainan. Bagi saya, pendekatan ini adalah amat sesuai dan akan menyeronokkan kanak-kanak. Jika mereka merasa seronok semasa belajar, maka minda mereka akan lebih cepat berkembang. Melalui pembacaan saya, kajian menunjukkan bahawa bermain adalah cara paling berkesan untuk kita membangun dan memantapkan perkembangan menyeluruh yang seimbang dalam diri kanak-kanak. Bermain berupaya merangsang perkembangan kebolehan intelek, kognitif dan komunikasi dengan lebih cepat dan dapat juga meningkatkan kestabilan emosi mereka. Kurikulum dan teknik pembelajaran permata digubal khusus berasaskan acuan budaya tempatan untuk melahirkan kanak-kanak bijak berkomunikasi, berintelektual, berakhlak, bersasiah mulia serta sihat jasmani dan rohani. Bagi kanak-kanak, bermain adalah cara paling berkesan untuk membangun dan memantapkan perkembangan menyeluruh dalam diri mereka.
Pendekatan belajar sambil bermain terbukti berupaya mengembangkan kebolehan kanak-kanak dalam 6 aspek perkembangan berikut: sahsiah, sosio-emosi dan kerohanian, bahasa, komunikasi dan literasi awal, fizikal, motor kasar dan halus, pra-matematik dan pemikiran logik, deria, sensori motor dan pemahaman dunia, dan estetika dan kreativiti. Lebih istimewa, ibu bapa diberi pendedahan kepada kaedah pembelajaran anak-anak supaya wujud kesinambungan di antara kaedah pembelajaran di rumah dan pusat. Komitmen dan penglibatan aktif mereka dimeterai melalui satu aku janji bahawa mereka dimestikan menyumbang 1 jam seminggu atau 4 jam sebulan kepada aktiviti-aktiviti pembelajaran anak mereka bersama pendidik dan komuniti. Penglibatan ibu bapa penting untuk menilai perkembangan anak-anak serta meningkatkan kefahaman dan penerimaan mereka terhadap kaedah pembelajaran di pusat permata. Di samping itu, tenaga pendidik juga diwajibkan memiliki sekurang-kurangnya diploma dan disyaratkan mengikuti kursus asuhan dan didikan awal kanak-kanak permata bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan program permata. Kanak-kanak adalah aset negara. Mereka adalah modal insan negara, bakal menerajui kepimpinan negara. Kanak-kanak yang berpeluang mengikuti proses pembelajaran permata terbukti lebih ceria, bijak, terkawal dan responsif. Anak-anak permata secara keseluruhannya berupaya mempamerkan sifat yakin diri yang tinggi dan berfikiran logik. Terbukti mereka mampu berkomunikasi dengan lebih baik, mudah bergaul serta sopan budi bahasa. Perubahan di bilang tas ini daripada dia tak tahu baca doa makan, doa tidur, doa lepas makan, lepas tu untuk jaga diri sendiri selama boleh mandi. Sebi-sebilah dia bolehlah dia bandingkan sebelum tu lah. Saya nampak banyak perubahan dalam communication dia. Sebelum ni dia tak pernah cakap dalam bahasa Melayu, tak erti nak cakap satu perkataan pun. Sejak dia masuk sini, saya nampak dia boleh berkomunikasi dalam bahasa Melayu. Perubahan dia memang ketara. Dia lebih aktif, lebih berani. Lagi dia berdisiplin tu ada peningkatan lah. Harapan saya kalau boleh dikekalkan lah untuk anak-anak masa depan yang akan datang. Bagus sangat yang perubahan permata ini dapat membantu kanak-kanak dari pendidikan awal mereka. Program ni memang amat berkesan kepada anak-anak kita yang daripada lahir sampailah ke peringkat prasekolah. Harapan saya, program permata dapat memberikan kesedaran kepada ibu bapa beri pentingnya memberikan permulaan hidup yang terbaik kepada anak-anak kita. Pendidikan awal penentu kejayaan dan kepribadian kanak-kanak sebagai pelaburan awal untuk menjayakan misi nasional negara kita bagi membangunkan modal insan yang berkualiti dan berminda kelas pertama. Sayangilah anak-anak kita, hargailah dan luangkanlah masa berkualiti untuk mereka. Pastikan mereka sentiasa berasa gembira dan selamat dengan kasih sayang kita. Okey, alhamdulillah. Kita sudah ikuti video korporat permata. Bayangkan, tak silap saya video ni diambil sama ada tahun 2010 ataupun latest pun 2013. Dia serentak dengan buku dia keluarkan 2013 atau 2010. Agak-agak berapa umur kanak-kanak ni sekarang ni? 2010 sekarang 2020. Pasti dah ada sekolah menengah dah kan? Dah sekolah menengah. Okey, dah menjadi remaja dah. Okay, so
ini ada beberapa tempat di Permata yang telah dirakamkan. So nanti yang English version ni nanti boleh tengok kat YouTube, kita akan bagi di English version. Jom kita tengok. Latar belakang ni kita boleh baca ya, kita boleh baca dalam buku kurikulum Permata ataupun dalam buku modul. Latar belakang kita ada banyak PAPN kita panggil. Jadi Pusat Asuhan Permata Negara asalnya. Lepas itu setelah dikenal pasti tahun 2013, jadi kita sekarang kurikulum ni diserahkan kepada JKM untuk melaksanakan kepada semua taska-taska dan memastikan taska berdaftar semua menjalankan kurikulum ini. Jadi isunya dalam satu akhbar ya tentang isu kanak-kanak ini, jadi kita nampak sudah bertambah ramai lagi anak-anak yang perlu dididik oleh pengasuh. Betapa ramainya anak-anak telah dihantar ke rumah pengasuh, tetapi pengasuh tidak ada latihan. Dulu zaman 60-an, 70-an, 80-an tidak ada nama taska ni kan. Dan akta pun keluar tahun 80-an. Jadi sebab itu atas dasar ini kerajaan telah nampak keperluannya dipastikan kurikulum ini berjalan dengan baik. Maka kerajaan pun membuat kajian berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan. Dalam short dia FPN atau falsafah pendidikan kebangsaan. So rasanya semua orang patut tahu siapa yang ada tadika memang kena hafal lah dia punya falsafah ni, sebab usaha ni mesti berterusan dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang. Siapa boleh type di chat apakah keyword atau perkara-perkara yang penting dalam falsafah ni? Apa benda yang anda nampak kat situ yang rasa yang kita kena pegang kepada falsafah ni. Falsafah yang sangat cantik, sangat cantik. Mungkin ada something yang kita perlu fikirkan, usaha kita untuk mencantikkan lagi falsafah ini. Yang kita rasa, kalau anda rasa nampak apa-apa ayat dekat situ yang kita nampak macam ada what is lacking? Apa menyebabkan negara kita ada masalah? Kenapa ada? Apa masalah negara kita? Masalah remaja? Masalah orang dewasa? Kenapa tak ikut falsafah ni? Kita ada kementerian kita. Jadi usahanya kita nak lahir macam mana? Menurut falsafah ini, usahanya adalah melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, kita tengok, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab. Jadi di mana dah tercapai dalam semua itu? Bertanggungjawab, berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri, serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat. So kita dah buat, kita dah wujudkan kesepaduan itu. Kita nak pastikan insan itu, tengok dia punya ayat dia. Atas merah. Harmonis, seimbang dari segi apa? Intelek, rohani, emosi, jasmani. Berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Dah ada dah. Dah cantik dah tu. Namun kita masih agak sedih dengan keadaan di Malaysia ini. Jadi kita kena fikir sesuatu. So we are the frontliners now. Kita adalah frontliners sekarang ni untuk usaha kepada falsafah dijalankan dari segi inteleknya, dari segi rohaninya, dari segi jasmaninya. Kita ingat masa zaman sekolah kita hafal rukun negara kan? Bahawasanya kami rakyat Malaysia. Siapa ingat? Siapa ingat lagi? Cuba catat. Siapa nak baca? Siapa nak baca? Kita suruh Ilyas lah baca. Ilyas tak ada suara handphone dia kan? Baca rukun negara. Kepercayaan kepada Tuhan. Lagi? Kesetiaan je ramai-ramai baca walaupun saya tak dengar. Kesetiaan perlembagaan. Jadi yang pertama tu apa? Kepercayaan kepada Tuhan. Itu yang kita kena pegang. Keluruhan perlembagaan. Lagi apa Ilyas? Apa lagi? Kesetiaan kepada raja dan negara. Kedaulatan undang-undang. Dah cantik dah. So sebab itu kita kena kembalikan balik. What is wrong with our falsafah? Kenapa usaha kita nak jadi anak berpengetahuan? Ramai pelajar kita yang very berpengetahuan. Tapi kenapa there is something yang lacking lagi? Apakah cabaran-cabaran negara kita sekarang ini? Makanya kita rujuk balik kepada akta. Akta ini kena hafal ya.
Selalunya ada, saya bila saya kata hafal tu, kena saya kata akan keluar exam tu, kena catat sikit lah dekat buku. Okay, akta ini akta berapa? 1984 dalam kurungan 308. Okay, jadi apa dia? Akta Taman Asuhan atau Akta Taska 1984 dan apa? Dasar asuhan dan didikan. Okay, digabungkan, diusulkan untuk melaksanakan pendidikan dan asuhan ni dengan betul. Okay, dasar ni juga, akta ni juga. Okay, di satu akta untuk memastikan taska berdaftar, dapat dikawal, ada pemeriksaan berlaku supaya kita boleh mengikut pada falsafah itu. Okay, dan seterusnya perlindungan kanak-kanak dijalankan. Okay, akta ini memberi kekuatan kepada perlindungan kanak-kanak di bawah 4 tahun. Okay? Dan juga akta ini berpegang pada dasar itu. Dasar dah buat lama dah, 2008. So akta 1984. Catat akta tu. Sila catat. Akta Taska 1984. Bila anda mencatat, anda ingat dalam kurungan 308. Okay, dasar, okay? Dasar Asuhan Didikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan 2008. Mungkin keluar pada exam ni. Sila catat di chat apakah akta dia, apakah bilakah tarikh akta ni di Kuat Kuasa. Bila tarikh dia? Siapa ingat? Ada dekat atas tu, dekat skrin. Okey, Suryani, okey, 1984. Kurungan berapa? Kurungan berapa? Ni pengusaha-pengusaha kena laju sikit ni. Okey. 308, bukan 304, 308. Ya, Akta 1984. Siapa lahir 1984? Kena ingat. Sarimah 1984. Okey. Okey, ingat, senanglah ingat. 38, saya ingat 38. 30 Ogos. Okey, 30 Ogos senang ingat. Okey. Akta selalu keluar ya. Alright. Okay, dasar ni tahun 2008. Daripada dasar ni dikeluarkan beberapa poin-poin penting dalam dasar ini. Nak sediakan pembangunan insan yang optimum, okay? Nak menyediakan kurikulum, nak menyediakan persekitaran. Okay, dia pun fikirlah bagaimana nak buat semua ni. Dia nak fikir, dia fikir macam mana nak melibatkan ibu bapa. Seperti dalam video tadi. Dalam video korporat tadi, masih ingat tak? Di PAPN, Pusat Asuhan Perkhidmatan Negara, ibu bapa wajib 1 jam di taska setiap seminggu. So, maknanya kalau 4 minggu 4 jam. Mereka perlu melibatkan diri. Tapi taska swasta tidak ada peraturan itu. Okay? So, dia nak melibatkan ibu bapa dan juga masyarakat, kesedaran masyarakat. Nak memastikan kita ada sistem pemantauan. Sebab itu dana ini dibagi supaya banyak lagi taska berdaftar. Ramai lagi pengusaha-pengusaha atau pengasuh yang tidak berdaftar. Okay? Anda yang dah ambil program ini, kena pastikan lepas ini anda berusaha untuk buka taska, buka tadika, buka taska. Sebab kita ada sistem yang canggih untuk pemantauan dan juga menilaikan taska kita itu. Okay? So, ini adalah 6 poin sudah dan akhirnya dasar ini menggalakkan kanak-kanak bawah 4 tahun untuk merangsang perkembangan. Okay? Dan apa dia perkembangannya rangsangkan? Fizikalnya, bahasanya, okay? Kognitif, sosial, emosi, rohani, kesedaran dan yang selamat dan sihat dan menyeronokkan. Kita nak kurangkan masalah anak-anak remaja yang depression sekarang ini. Ramai di kalangan remaja, hatta di sekolah rendah pun ada anak yang depression. Dia tak seronok pergi sekolah, okay? Sebab tekanan-tekanan dan juga kepulan-kepulan yang tidak mencapai kepada tahap umur mereka. Okay? So dah faham falsafah, dah faham dasar, dah faham akta. 3 poin penting tu. Ada soalan sila tanya kepada chat. Okay, boleh kita bincang lagi. Okay. Okay. Ready untuk soalan dijawab? Okay. Nanti anda tak perlu jawab sekarang, jawab kemudian. Apakah? Okay, abaikan waktu itu. Ini adalah, okay, abaikan dia punya ni. Abaikan dulu.
Bukan saya jawab sekarang ni, dah lepas punya. Okay, abaikan ni. Okay. Apakah soalan saya? Apakah yang dimaksudkan dengan potensi kanak-kanak? Anda kena jawab di Google Classroom. Nanti Puan Surani akan jelaskan bagaimana jawab. Just take this point first ya. Okay. Pada pandangan anda, mengapa kurikulum permata negara menekankan pendidikan bayi di pendidikan sejak lahir? Bolehkah bayi diberi pendidikan? Bagaimana? Senang je jawapan je, kan? Okay. So just ringkas saja jawab untuk tengok kefahaman anda. Okay. Alright, nanti kita akan bagi di grup juga ya. Okay. Jadi sekarang ni saya nak terangkan tentang kurikulum, tentang prinsip kurikulum. Okay. Prinsip kurikulum, okay. Bagian ni ada bagaimana anda nak mencari, bagaimana nak rangka kurikulum ya. Okay. So kurikulum permata negara. Tadi falsafah pendidikan kebahasaan kan? Betul? Sekarang ni dapat kurikulum. Kurikulum ini dikubal berdasarkan falsafah pendidikan kebahasaan tadi dan berteraskan prinsip rukun negara. Okey, apa yang berlaku di sana? Okey. Jadi pada falsafah ini keluarlah daripada falsafah pendidikan kebahasaan, maka keluarlah falsafah kurikulum permata negara. Jom baca sama-sama walaupun saya tak dengar. Okey, sama-sama baca, saya nak dengar tengok mulut anda bergerak. Okay. Alright. Dan usaha ini memerlukan kerjasama padu antara siapa? Pendidik, ibu bapa dan komiti. Angkat tangan jika anda mengaku anda pendidik. Angkat tangan jika anda mengaku anda pendidik. Jika anda adalah ibu bapa. Jika anda adalah komuniti. Okey, sebab itu kita penting, kita diamanahkan anak ini. Okey, anak ini harus dapat kerjasama the community. Okey, so untuk itu alhamdulillah, okey, anda telah berpeluang untuk faham kanak-kanak itu. Jadi pada awal tahun 2000, okey, latar belakang keluarga ni kita nak kaji sikit. Semua think tank group, okey, cendekiawan dan kita bersyukur pada Datin Rosmah yang telah menggerakkan program ini, yang telah mendapat jana daripada kerajaan. Mereka pun pergilah ke beberapa buah negara. Dia pergi ke mana tu dia pergi? Kita tengok negara mana dia pergi. Sila type di chat. Di negara mana mereka pergi? Apakah kurikulum yang dikenal pasti? Satu dunia dia pergi. Dia pergi Jepun, yes. Dia pergi UK, dia pergi ke Amerika, dia pergi ke mana? Australia, New Zealand. Untuk mengenal pasti beberapa kurikulum Montessori, Reggio Emilia, High Scope, Under Trees, T.Y. Ricky, Asuhan dan didikan awal Sweden, Elias dan juga asuhan didikan di Jepun. So dia balik ke Malaysia. Okay, dia balik ke Malaysia, dia tengok macam mana kita nak buat dekat Malaysia ini. Dia prinsip dia berpegang kepada apa? Berpegang kepada, dalam prinsip yang dipegang adalah kepada falsafah pendidikan kebangsaan dan rukun negara. Rukun negara. Okay, so mereka pun buat kerangka. Okay, dia pun buat kerangka dan dia tengok kerangka yang paling penting setelah dia buat kajian itu adalah apa? Cuba type di chat. Apakah 5 kerangka yang mereka nampak? Yang mereka kata penting ni. Okay, kita nak bangunkan kanak fokus ini. Fokus kepada perkembangan ini. Ya, fizikal lagi. Okay. Kognitif, okay. Kemahiran apa lagi? Lagi? Sosial emosi, okay. Fizikal, komunikasi dan mengurus diri. Okay, jadi dia dapat these 5 kerangka di mereka juga. Dalam kerangka ini, dia dapat kenal pasti. Ada 6 aspek utama. Ada berapa? Sila tunjukkan jari kepada saya. 6 aspek. Tulis saja nanti penat. Berapa? 6 aspek. Okey? Yang harus dibangunkan. Apa dia? Okey, 6 aspek itu adalah interaksi. Bukan 6 aspek itu adalah dia punya bidang nanti. Dan dia pecahkan lagi kepada
Okay, interaksi dan komunikasi aktif, rangsangan minda dan literasi, memperkasakan kanak-kanak, pembelajaran secara bebas, pemantauan kebolehan dan potensi kanak-kanak, pembelajaran melalui bermain. Okay, so semua ini sudah sesuai dengan fitrah anak itu. Dia sangat sesuai bila kita mengenal pasti fitrah anak, semua bidang ini atau 6 aspek ni kita tekankan. Okay, so jadi kerangka ini dikeluarkan dan dia diterapkan. Okay, dan tengok sini, kurikulum permata negara mempunyai kualiti modal dan perspektif tersendiri. Ia menekankan dalam bentuk, siapa boleh tulis? Pembentukan sasiah dari peringkat awal dan tidak mementingkan pembentukan akademik. Okay, this is the point yang kita kena ambil kira. Okay, pembentukan sasiah dulu, bukan akademik lagi. Okay, apa dia? Kita merahkan ni. Pembentukan apa? Pembentukan, okay, sasiah. Mana dia? Kita highlightkan ni, pembentukan sasiah. Okay, so kita kena pastikan. Sebab itu, jadi apabila kanak-kanak telah bersedia, barulah aspek akademik diterapkan. Itu adalah memfitrah kanak-kanak. Dan kita akan belajar, kenapa tak boleh belajar pada tulis baca dulu? Ada sebabnya, ada teorinya, ada di belakangnya panduan-panduannya. Dan kita sebagai orang Islam, of course kita ada Quran, kita ada hadis yang kita kena sandarkan. Okay? Sebenarnya saya sebagai salah seorang daripada pemurnian, okay? Siapa ada buku ni? Sila angkat, cari nampak tak nama saya, nama Puan Musamah kat belakang tu. Tu selak. Okay? Saya rasa amat berdosa menjadi antara pembikinnya. Okay? Banyak tentang sasiah kita terapkan. Okay? Nampak tak nama saya Megat? Nama Puan Musamah. Dekat dalam buku tu, dalam senarai. Buku saya dah lunyai. Okay? Saya tak nampak nama saya dah. Saya dah pakai hari-hari. Siapa nampak? Sarimah dah nampak? Nama saya dengan nama Puan Sama. Okay, Megat nampak tak Megat? Ada? Nama saya ada tahun 2010. Ya, betul Megat. Terima kasih. Highlight sikit nama cikgu tu. Yang Puan Samah tu. Okay, alright. Tapi saya rasa amat-amat berdosa sebab banyak lagi kelompongan dalam buku kurikulum ni, dalam modul ini. Okay, banyak kelompongan. Saya cakap terus terang, banyak. Okay, sebab itu antaranya kita kena fikirkan sekali. Sama-sama fikirkan supaya kita boleh revamp kurikulum ni. Okay, sebab tu saya panggil anda untuk datang khusus ni. Tolong sama-sama kita berkongsi idea. Sebab kita ada panduan. 7 prinsip ni. Kata anak-anak itu potensi dan unik. Kata anak itu the first 3 years are sangat critical. Atau kita namakan the 1000 days. First 3 years kalau kita kira adalah 1000 hari yang pertama. Itu adalah golden days. It's very important because they learn through exploration, through experiment, through experience. Okay? Dan that's the only best way. Dan Imam Ghazali dah sebut anak itu perlulah dengan kasih sayang. Dia kena bermain. Dan kadang di taskah kena ceria, selesa dan they come happy to taskah. Bukannya menangis tak nak masuk taskah. Okay? Dan kita harus mengenal pasti kasih sayang adalah the best part of the golden years. Tak boleh kita marah. Tidak ada mana-mana teori yang kita akan belajar anak itu dimarah di taskah walaupun anak itu di tadika. Okay, so that is the first 3 point tentang prinsip dia. Apakah prinsip kita pegang? Sila catat di chat. Apa poin yang dapat 3 ni? Kalau soalan, apakah 7 prinsip? Senaraikan. Okay, 7 prinsip. Anak itu adalah berpotensi. Anak itu unik. Okay, jomlah type. Bila pengusaha-pengusaha kan di line sikit lah. Kalau saya dengan pendidik dia laju sikit. Pengusaha ni macam dah pandai sangat kan? Tulis. Cikgu kata tulis. Cikgu kata tulis. Ya, berpotensi. Okay, 3 tahun yang pertama. Okay, meneroka, mencuba. Okay, that is children. Tetap kanak-kanak.
dia bekerja dalam keadaan bermain. Ya, macam tu saya nak anda aktif di chat. Because saya nak rasa seronok mengajar bila anda aktif. So the next one adalah bila kita menggunakan amalan daripada sumber pembelajaran yang sesuai. Taskal itu kena ceria, kena banyak peralatan, kena warna-warni. Sesuai dengan persekitaran di mana mereka berada. Sesuai dengan budaya, sesuai dengan teknologi yang kini. Okay? Dan juga persekitaran ini mestilah berupaya untuk merangsang. Bukannya mematikan minda kanak-kanak, tapi merangsang, menyeronokkan. Dan amat-amat mencabar ya. Semua orang faham, semua orang sama taskal tadi kolaborasi ibu bapa dan komuniti amat mencabar. Okay? Dan kita nak pastikan trust ini dapat dijalankan. Okay? Dan kita nak kembalikan hak kanak-kanak itu. Jom sama-sama saya, jom bersama-sama dalam kursus ini sepanjang 20 jam. Kita kembalikan hak kanak, hak asasi dia, hak agama dia, hak budaya dia. Okay? Dan anak-anak itu perlulah kita jangan abaikan kanak-kanak yang berkeperluan khas. Sekarang ni bertambah ramai lagi anak-anak yang, cuba senaraikan yang berkeperluan khas. Cuba senaraikan siapakah, apa yang anda tahu tentang anak-anak yang diberi nama berkeperluan khas? Yes, autism lagi? Thank you Mas Liana. Lagi? Okay. Slow learner, yes. Okay. ADHD, betul. Okay. Apa lagi? Dyslexia, betul. Anak-anak yang penambahan anak yang special, ya Puan Roslina, ADHD, dyslexia. Apa lagi? GDD. GDD apa ya? Mas Liana? Down syndrome, dyslexia, speech delay. Okay? Asperger, okay, hyperactive. Okay? Cacat fizikal, ya. Okay? Oh, global, minta maaf, global development delay. Okay, sebab saya ni bukan specialist kan. Good. Thank you for that, Ros Aniza. Okay, jadi kita nak kembali balik. Bila kita pegang pada konsep KPN atau kurikulum permata, kita kena tengok pendidikan dia mesti holistik, mesti whole brain, kena bagi anak, biarkan dia mencuba, biarkan dia mereka. Dan pembelajaran tidak boleh paksaan. Tidak ada paksaan. Teori-teori Imam Ghazali, teori Ibn Khaldun, teori Vygotsky, semua teori yang kita akan belajar pada hari Khamis. Tidak ada satu teori pun yang mengatakan anak boleh dipaksa. Okay? Maksudnya, kita perlu menyantuni anak itu. Kita perlu santun dia supaya dia belajar dengan seronok. Setiap hari dia waiting to go to taskal, waiting to be with the teachers. Sebab kita ada cikgu-cikgu atau pengasuh yang sangat-sangat menyantuni anak, yang membiarkan kanak-kanak itu explore new things, new knowledge. Okay? Jadi kurikulum ini dibina untuk memahirkan apa? Memahirkan sosialnya, kemahiran awal mathsnya, literasinya, merangsang minda. Dan kita nak anak itu terus ingin tahu, dia disekat. Dan kita binalah kurikulum. So, kurikulum dan pedagogi ini kita akan belajar pada hari yang ke-2 dan ke-3 nanti. Bina kurikulum supaya kurikulum itu sesuai dengan fitrah anak. Okay? Tidak boleh dipaksa. Ya, betul itu. Jadi, penlibatan aktif bapa. Jom bersama saya, bersama kami. Bagaimana kita nak buat ibu bapa itu yang macam-macam bidang kepakaran terlibat sama. Because siapakah pendidik utama kanak-kanak? Sila jawab. Siapakah pendidik utama kanak-kanak? Sebenarnya, ibu bapa, right? Kita kah hantar pukul 7 sampai pukul 6, anak aku dah pandai? Tak. Kita hanya adalah penerus saja sementara ibu bekerja. Sedangkan they should know about KAP ni. Kalau bolehlah bajet KAP ni untuk ibu bapa, kami dah masuk dalam cadangan dah. Apa yang persatuan mengharapkan, kami dah usul dah kepada kementerian. Untuk setiap, dengar ya siapa yang belum kahwin lagi, setiap lelaki dan wanita ataupun setiap bakal-bakal suami dan isteri nak kahwin, kena ada kursus KAP ni. Tu dia. Okay? Okay, kita nak supaya mereka tahu pendidikan awal kanak-kanak. Bila dah kahwin, of course ada anak, setuju, memang setuju.
Jadi tak adalah tak adalah masalah pendidikan awal kanak-kanak. Bila hantar taska dah faham. Okay, so jom sama-sama kita menjadi kolaborasi untuk untuk kajian setuju dengan cadangan kita ini. Sekarang sekolah, tak silap saya ada 4 sekolah je yang vocational, yang ada pendidikan awal kanak-kanak. Okay, so anda yang belum kahwin, sila angkat tangan yang belum kahwin. Mengkat tutup mata. Mengkat belum kahwin ke? Masya Allah. Ilyas tutup mata. Okay, saya nak suruh angkat tangan. Siapa yang belum kahwin ni angkat tangan. Anda dah sangat-sangat bertuah sebab dah ada asas. Maka Megat sangat mahal mereka ini. Ilyas sangat mahal. Mereka dah ada asas ni. Wah, Megat dah ada KAP, bakal isteri ada KAP. Wow, Masya Allah. Okay, sangat penting. Okay, jom. Okay, dan bayangkan kurikulum ini, konsep dia adalah kita nak harus memastikan membina perapatan, membina kejelikitan. Sila tulis di chat. Adakah ini ayat pertama anda dengar? First time mendengar kejelikitan. Okay, bonding dan attachment. Okay, attachment dan bonding. Okay, sebab bayangkan from 7 o'clock sampai 6 o'clock, siapa bersama anak? Pendidik kan? Okay, angkat tangan semua orang. Kita exercise sikit. Letak di dada ni. Okay, katakan saya pendidik. Okay, saya jaga makan dia, saya jaga kebersihan dia, saya jaga kesihatan dia, saya jaga keselamatan dia, saya lah jaga keselesaan dia. Kita lah doktor, kita lah polis, kita lah ibu, kita lah bapa semasa anak itu dengan kita. Okay, dan proses pendidikan disebatikan dengan proses asuhan. Dia kena dua, asuh, didik. Tak boleh asuh, dia kena asuh dan didik. Okay, boleh saya teruskan lagi? Boleh? Okay, right. Lepas tu, kurikulum ini memastikan kanak-kanak itu dapat dinilai. Akhirnya, insya-Allah, kalau anda konsisten bersama, fokus sepanjang KAP ini, buat assignment, anda akan jadi profesional. Anda boleh tahu, dapat menilai dengan observation dan juga assessment, okay, dengan pemerhatian dan juga penaksiran. Anda boleh dapat mentaksirkan anak itu. Anda boleh mendekati anak itu dengan menilai anak ini gini, anak ini gini. Makanya kita boleh berhubung dengan ibu bapa untuk meneruskan lagi perjuangan menjadi modal insan itu. Sebab itu perapatan tu kena rapat dengan pendidik, dengan anak-anak supaya anak itu boleh mengikuti segala asuhan dan didikan. Okay? Kita bukannya kita bersama mereka ni seperti kita menggantikan ibu bapa mereka, tetapi tetap mereka adalah ibu bapa adalah pendidik utama. That you have to bear in mind. Okay, saya bukan menggantikan ibu, saya hanyalah meneruskan. Dulu mindset saya salah. Kita adalah ibu ganti. Salah itu. Kita bukan ibu ganti. Kita hanya membantu, kita menyokong. So, kita kena letak kita punya prinsip, kita adalah partners. Sila catat di chat, we are partners. Kita bukan ibu ganti. Itu adalah pemahaman yang salah yang dulu saya mungkin buat. Okay? We are partners with the parents. So kita boleh kata ibu bapa kita, dia adalah pendidik utama. Kita adalah partners mereka. Okay? But it seems that we know better than them. Kita lebih kenal mereka, anak mereka. Pernah tak perasan anak-anak Taska, Tadika pun tak nak balik rumah. Tak berlaku. Anggap jika berlaku, anak tak nak balik selalu. Okay? Tak nak balik sebab apa? Kita dah lebih rapat dengan mereka. Okay? Sebab daripada pukul 7 sampai pukul 6. Okay? Mereka lebih sayang kita. Okay? So bila kita letakkan kasih sayang itu, maka mereka senang untuk diterap, senang untuk digarap. Okay, jom. Ada soalan so far? So far ada soalan? Kalau tak ada, kita boleh proceed. No question. Kalau tak ada,
sila chat N. Sila chat N. Okey. Okay, terima kasih. Now, sila minum air untuk supaya anda banyak oksigen ke otak. Okay, siapa sudah boleh tulis? Tadi saya terangkan falsafah pendidikan kebangsaan berdasarkan Akta Taska 1984, berdasarkan dasar asuhan. Keluarnya kurikulum. Betul? Betul? Itu penting, itu dah faham. Jadi bila dia ada semua tu dasar dan konsep dan juga framework itu, maka skop kurikulum ini ada 2. Semua orang ulurkan jari 2. Apa dia? Asuhan, didikan. Goyangkan badan. Asuhan, didikan. Seperti tak. Sekarang ni sepatutnya kita tak boleh lama-lama sangat di Zoom. Okey? Terutama kalau kursi anda tidak selesa, anda akan lebih letih. Okey, jom kita goyangkan badan. Asuhan, didikan. Kita kan pendidik. Macam tu. Taklah boring. Dalam asuhan, don't fokus asuhan. Dalam asuhan ada 4 komponen. Ada berapa? Ada 4. Okey, semua tunjuk jari. 4. Semua orang tunjuk jari. Jangan main handphone, tunjuk jari. 4. Apa itu? Pemakanan seimbang. Apa dia? Keselamatan kanak-kanak, penjagaan dan latih urus diri, amalan pengasuhan. Itu asuhan yang mungkin kita hantar rumahkan orang atau bibik kita jaga. Mungkin dia akan jaga makan anak itu, dia pastikan anak itu selamat, dia mandikan anak tu, dia bersihkan, dia pakai baju dan dia menyantuni anak. Tapi cukup tak? Cukup ke asuhan? Tak cukup. Okey, asuhan ada berapa? Ada 4. Okey, didikan pula. Didikan ada 6. Berapa didikan? 6. Okey, gabungkan 4 tambah 6 jadi berapa? 10. Okey, 10. 4 asuhan, 6 didikan jadilah 10. Komponen pembelajaran itu mestilah digabungkan kedua-duanya. Baik, sekarang ni anda tengok ada 6 didikan itu. Tolong tulis di chat, baca dan tuliskan akronimnya. Okey. Ingat ya, kalau anda tak respon maknanya kita tak dapat tengok anda punya respon di Zoom je. Zoom ni dia catat tau, dia mencatat setiap anda punya chat. Okey. Catat apakah akronimnya untuk, okey, sabar. Bila saya sebut, catat. Laju sangatlah korang ni. Bila saya sebut, catat akronim. Perkembangan sosial, sosio, emosi dan kerohanian. Catat akronimnya. Faham? Akronim itu adalah PSSEK. Akronim. Okey. Alright, next. Perkembangan bahasa, komunikasi dan literasi awal. Catatkan akronimnya. Okey. Seterusnya. Yes, PBKLA. AAL. Okey. Literasi awal. PBL. Literasi awal. Perkembangan awal matematik dan pemikiran logik. Okey. Perkembangan awal matematik dan pemikiran logik. Dan seterusnya perkembangan fizikal, perkembangan deria dan pemahaman dunia persekitaran, dan perkembangan kreativiti dan estetika. Okay, adakah anda mencatat? Alright. Okay, maaf ya, saya nak edit kat sini. Ini adalah literasi awal ya, bukannya awal literasi. Okay, saya betulkan supaya jangan silap daripada. Sekali lagi catat adalah awal literasi awal, bukannya awal literasi. Okay, perkembangan bahasa, komunikasi dan literasi awal. Okay, baik. Alhamdulillah ada 6 bidang. Ada 4 asuhan dan 6 bidang. Okey, ini dia.
So, model konseptual ni kena faham semuanya. Okay, so yang 4 tu, yang coklat tu apa dia? Apakah 4 yang berwarna coklat itu? Adalah asuhan. Good, thank you so much. Yang biru tu adalah didikan. Thank you so much. Makanya asuhan dan didikan itu perlulah kita terapkan kepada modal insan ni. Oleh siapa? Cuba cari dekat model konsep. Siapa yang mendidik anak-anak ni? Siapa yang bagi asuhan ini? Apakah 4 stakeholders yang paling penting? Pendidik, ya betul. Lagi ibu bapa, ya betul. Community and the whole system. Okay, ini adalah satu model konsorsium yang sangat-sangat baik dan kita kena berpandukan kepada beberapa rujukan dan juga panduan. Okay. Alright. Ini dia yang kita dah belajar. Okay. Jadi untuk KAP ni anda akan belajar setiap satu itu jadi 10 hari. Pemakanan sehari, keselamatan sehari, penjagaan semua tu lebih kurang 10 hari. Tapi yang pendidikan tu memang confirm. Satu hari hal PSSEK. Perkembangan bahasa, komunikasi, literasi awal pun 1 hari. Okay, perkembangan awal matematik 1 hari. Perkembangan deria, PNPL, PDP 1 hari. Okay, apa lagi? Perkembangan fizikal 1 hari. Anda akan belajar semua itu. Dan perkembangan kreativiti estetika. Dalam 6-6 ni, tengok ya, dalam 6-6 ni, anda akan bawa dan juga 1 pemakanan ni, anda akan buat dua bidang pendidikan ke taska amali. Dan 1 pemakanan. 3 aktiviti. Untuk amali berapa aktiviti? Hanya 3 aktiviti. Okey, 2 daripada yang 6 ni, pilih 2 dan 1 pemakanan. Sebab pentingnya kita nak memastikan anak-anak diberi pemakanan yang sihat dan seimbang, kita jadikan 1 aktiviti adalah pemakanan, 2 ada daripada yang 6 ni. Salah satu daripada 2. Daripada 6. Okay? Alright, so aktiviti amali senang je. Dah habis di Zoom, anda akan pergi ke taska yang berdekatan. Sekarang ni dah boleh reki-reki, dah boleh cari-cari, dah tanya kawan. Ada taska, taska itu mesti berdaftar. Tak boleh taska tak berdaftar. Sama taska rumah, taska tempat kerja, taska komuniti atau taska institusi. Okay, yang situ masuk berdaftar lah, swasta lah. Okay. So, jom tengok matlamat. Okay, matlamatnya kita nak sedia apa? Kenapa ada kurikulum ni? Matlamat dia menyediakan apa? Yang menyediakan 10 tu lah. Menyediakan amalan asuhan, menyediakan didikan. Untuk siapa? Untuk 4 tahun. Okay, sebab kanak-kanak itu berpeluang untuk apa? Pengalaman pembelajaran untuk melahirkan modal insan. Alright? Boleh? So far okay? Okay, saya nampak ada yang dah letih tu. Jom kita berdiri sekejap. Okay. Saya suka buat exercise macam ni. Okay. Saya suka tepuk. Okay. Jom kita goyang-goyangkan tangan kita. Ni kaedah kawan saya Cina ajar. Okay. Tengok Puan Sarimah bertongkat. Asyik nak bangun. Siapa duduk tu? Malu sikit dengan Puan Sarimah. Puan Sarimah tu bertongkat masih bangun lagi. Sila bangun. Okay, ada tak sampai sejam lagi. Okey, tepuk-tepuk. Ini kaedah yang saya suka. Kalau you all ada cara lain, goyang sikit. Okey. Sebab tak boleh pakai kain plekat Cik Megat ya. Nanti tak nampak. Nanti nampak benda lain pula. Okey. Okey, jom minum air. Okey. Minta maaf, inilah kaedah belajar yang tidak dapat dielakkan. Kami pun tak suka sebenarnya melalui kaedah online ni, tapi kita buat sebaik mungkin supaya kita masih interaktif. Okey tak so far? Okey tak? Okey. Terima kasih Sarimah yang kata good, Megat dan sebagainya. Saya nampak semua, saya nampak separuh je. Jom. Nah, fokus. Kita nak tengok objektif. Kenapa objektif ni penting? Kenapa objektif kurikulum ni? Nak membina emosi. Anak kita ni kita nak elakkan daripada depression. Kita nak raikan kanak-kanak. Fitrahnya Allah dah pesan, Nabi dah pesan kita kena raih. Dia adalah khalifah. Kita raikan, nak bina akhlak dia.
Kita nak mahirkan dia punya social, interpersonal, intrapersonalnya. Kita nak dia mahir awal maths. Awal maths, bukan mahir matematik ya. Nak bantu kemahiran motor kasar, motor halus. Bukannya suruh tulis, pegang pensel bertulis nama, belum lagi. Namanya awal lagi. Okay? Motor kasar, motor halus. Kita nak dia pandai urus diri. Wah, dah pergi taska, dah boleh mandi sendiri, makan sendiri, buka baju sendiri. Dan kita nak pastikan anak itu mengenal, tahu tentang kesihatan dan kebersihan. Masya Allah, masa PKP ni kan, nampak tak? Kita terpaksa memastikan penjarakan dan juga amalan kesihatan kebersihan diamalkan. Dan anak kita boleh ikut dengan baik. Betul tak? Okay, ini antara 9 objektif dan sudah 6. Yang lainnya adalah kita nak membantu anak mengembangkan motor kasar, motor halusnya. Okay, kita nak anak ini boleh memastikan mereka berdikari dan sebagainya. Okay, jadi alright, ini 9 dia. Dan kita nak galakkan anak meneroka, suka meneroka pada alam. Kembalikan anak kepada fitrah, kembalikan pada mencintai alam. Dia tahu siapa yang mencipta dia, dia tahu kenapa dia kena buat baik dengan binatang dan alam flora dan fauna. Dia tahu yang Allah ada depan dia. Kita kena pastikan anak itu bertuhan. Anak itu tahu kewujudan dia. Dan kita nak membina juga hubungan kita dengan ibu bapa. This element adalah sangat penting. Okay? Okay, dan kalau kita saksikan di gambar-gambar itu, kita nak tengok anak itu boleh bina emosi, boleh bina kemahiran sosial, boleh berkomunikasi. Punca-punca remaja bila keluar universiti, antara kajiannya adalah disebabkan mereka di-shut down their mouth semasa di zaman persekolahan. Bila kita nampak anak-anak keluar universiti, dia tak dapat berkomunikasi atau kemahiran untuk bercakap dekat ramai. Kerana di tadika so shut down, di sekolah rendah so shut down, di sekolah menengah so shut down. Keep quiet. Jadi anak itu sudah terbantut daripada kemahiran komunikasi. Okay, jadi kita nak anak tu latihkan pemakanan, dia tahu makanan yang baik dan sihat. Kita akan belajar bagaimana nak melatih anak itu urus diri, okay? Dan kita banyak aktiviti yang kemahiran fizikal dan awal maths dan juga penerokaan. Kalau boleh setiap seminggu sekali seharusnya anak itu pergi nature walk. Dalam keadaan PKP ni, Masya Allah kita rasa agak-agak kesian dan anak tidak boleh keluar. Okay? Especially bila anak tu suka benda yang fitrah itu dia tertahan, terpaksa berada dalam rumah. Okay? Jadi, dan cantiknya kurikulum ini, dia utamakan anak itu kepercayaan pada Tuhan. Macam mana? Adakah kepercayaan itu atas buku saja, ada Tuhan dan ada Allah sebagainya? Kita nak betul realisasikan anak itu merasa diri dia bertuhan. Kita nak anak tu yakin diri. Jadi tengok anak taska, baiknya anak ni, Masya Allah dia baik hati. Dia tak menyayat kucing, ya Allah, berani dia. Beraninya tolong orang tua. Semua-semua itu harus ditanam sedari kecil. Bukan dah sekolah tadika atau sekolah rendah dan sekolah menengah. Tidak. Nilai-nilai murni kurikulum permata telah dibentuk. Ada 11 nilai tu. Tengok anak tu rajin, hormat, kasih sayang, berbudi bahasa. Ikut umur dia lah. Bukan anak yang suka menjerit, suka mengamuk dan sebagainya. Okay, nilai juga kita nak nilai-nilai murni ni, anak yang jujur, ada anak yang resilient, okay, dan bertanggungjawab. Kita nak pupuk semua ini supaya apa yang kita pupukkan dari awal, daripada sikap daripada kecil sampai ke dewasa, ia melahirkan anak-anak yang boleh menjadi modal insan semasa diteruskan di sekolah rendah atau tadika, sekolah menengah sampai masuk universiti. Nilai-nilai ni kita tanam dari sekarang. Bukan nanti, kemudian tak, dia mesti sekarang. It's now. Okay? Nilai-nilai ni. Ada berapa nilai tu? Ada 4 campur 3. Ada 8 nilai. Sekurang-kurangnya kita tengok anak itu berbeza. Anak dekat taska berbeza. Siapa perasan? Siapa tadika? Bila anak taska masuk tadika dah senang. Betul tak? Siapa ada tadika, bila anak tu daripada taska masuk ke tadika senang sebab dia dah dapat
nilai-nilai yang terbaik. Okey, setuju ya? Nazanah. Okey, 11 nilai murni. Okey, yang tu yang kita nak tengok sekarang ni. Kalau boleh kita buat modul khas untuk itu. Anda cerdik pandai di sana, yang pengusaha, yang mastermind, yang CEO, yang pengusaha mungkin board of directors, beberapa tadika, jom kita bergabung. Nak terapkan 11 nilai tak cukup dalam kurikulum. Kita kena bina satu buku baru. Okey? Siapa setuju dengan saya? Norizan Ali, ya setuju tak? Okey, 11 nilai ni kita sama-sama duduk fikirkan bagaimana nak pergi lagi jauh. Okey? Yes Sarah, terima kasih Sarah dan geng Salwa, okey? Hafizah, Megat, kita sama-sama buat. So tak bolehlah nama saya tersenarai, nama anda pula tersenarai sebagai pembikin modul untuk menerapkan 11 nilai ini. Setuju dengan saya? So no turning back ya. You got a big job to do. Okay. Topi lepas tu, topi mengubah modul permata. Boleh? Okay, topi apa? Mengubah modul permata. Memurnikan lagi modul permata ini. Ayo kita tengok. Jom kita refleks balik dekat taska tadika anda. Walaupun anda tak ada tadika, tengok. Adakah anak-anak itu aktif dan terlibat? Kalau ada, sila catat. Berdasarkan OECD, sila tengok di kamus. Berdasarkan OECD, kita nak tengok anak itu aktif terlibat. Ada tak? Kalau kita tengok dekat tadika tu anak duduk aja termenung, duduk tepi dinding, it's a signal something wrong with that taska tadika. Tak kira lah taska, dia akan teruskan di tadika. Tadika itu, taska itu ada matlamat. Tengok balik taska anda. Ada tak matlamat dia nak capai? Ada tak visi dan misi dia? Ke jaga je. Aku nak jaga je. Buka cawangan sana, buka cawangan sana. Kita pun tak ada matlamat yang tertentu. Kena ada matlamat visi dan misi. Kurikulum taska anda macam mana? Ke main ajar je? Okay? Duduk tepi dinding. Nari remote, tengok TV, betul nari. Tak boleh. Kurikulum ni kena menyentuh semua aspek perkembangan. Dan pedagogi dia, apa dia kita belajar? Pedagogi itu melalui permainan, penerokaan, anak aktif menyanyi dan sebagainya. Dan dalam pada itu, dalam pada itu, kita nak tengok juga yang kurikulum mesti komprehensif. Sebab itu JKM memantau. Dia kena ada standard. Dan yang nombor 7 yang menarik, apa dia? Kita ada setiap taska, ada pendidik pengasuh yang, apa dia? Catat di chat. Sila sebutkan, walaupun saya tak dengar. Okey, betul. Gazia, terlatih dan layak. Anda adalah orang yang layak nanti di taska. Okey, yang certified, betul. Yang terlatih. With love, betul. Bertambah lagi. Okey, dan anda pandai menasirkan anak-anak ini. Tak cukup itu aja. Kita nampak semua nilai-nilai ni. Saya nak tengok dalam tim saya ini, tim yang lebih kurang 70 orang ini, saya nak tengok kita bina satu kurikulum baru. Okay, anak itu ini 11 nilai ini kita nak bina. Okay, this is very important. Tolong doakan saya ya. Antara saya punya tesis adalah untuk memastikan rutin hidup kanak-kanak itu berdasarkan semua nilai-nilai ini. Okay, tolong doakan saya sebab kita nak anak itu utilize benda-benda yang kita dah rangka ini. Kita nak anak itu gunakan segala yang kita dah bina dan kurikulum digunakan. Anak itu rajin, hormat. Dulu zaman saya 60-an, 70-an, kita punya hormat dengan orang tua, okay, angkat mata pun takut. Kan? Bila mak dia angkat kening aja dah takut. Okay? Sebab kita sangat-sangat hormat pada orang tua. Sekarang ini, Masya Allah, kita agak risau. Okay? Sudah indikator, ada 10 indikator. Everything is in the nota ya, jangan risau. Okay? Dan sikit lagi, dan kita bantu bila kita ada semua ini, ada semua indikator ini, ada semua nilai ini, ada semua objektif ini. Okay. Ada berapa objektif? Ada 9 objektif, ada 11 nilai. Okay. Kita gabungkan, kita nampak anak itu kita dapat menjayakan dia masa sekolah. Anak itu senang dibentuk. Bentuk sekarang ini, masa di kat taska, masuk tadika senang. Sebab itu saya kata kepada pengusaha, siapa pengusaha angkat tangan? Siapa pengusaha angkat tangan? Sebab tu saya panggil anda. Ada tadika, mesti ada taska.
Ada taska, kena ada tadika. Rugi. Kalau ada taska tak ada tadika, rugi. Ada tadika tak ada taska, rugi. Dengar. Tahun depan buka. Sekarang dah boleh reki-reki dah. Okay, Sarimah senyum, Zeti senyum itu. Semua tu pengusaha taska tadika. Ada dan tadika je, tak cukup. Okay, you kena jangan fikir kepentingan keuangan, keuntungan. Fikirkan the first important years itu. Sebab apa nak bina saksiah ni? Sebab membolehkan kanak-kanak holistik. Kalau lambat sangat kita membentuk, tadika bentuk, memang dia lambat untuk mencapai. Emosi nak bentuk daripada lahir, daripada baby. Adab nak bentuk daripada baby. Okay? Dan kita nak kita tanamkan keimanan dia, kepercayaan dia bertuhan itu. Manners dia. Kita nak anak bermanners, berakhlak, berkarakter. Okay? Dan kita nak membina persahabatan dengan rakan-rakan. Okay? Konsep anak-anak yang suka tolong-menolong, suka sayang kawan, yang bersimpati. Nampak orang tua tergigir lintas jalan, tolong pimpin. Ada rasa simpati. Ini berlaku aksiden, apa kita buat? Agak, berlaku aksiden apa kita buat? Terus ambil, orang tu nak mati dah tu. Tak ada langsung rasa simpati, itu viral. Sudah mengeluarkan aib orang itu yang tak beraurat dan sebagainya. Ini semua kita kena immediate action anak itu, sangat berani. Nampak tak dekat Jalan Raya, insan-insan mulia yang sanggup turun daripada motor dia, tolong halangan di jalan raya. Itu dia ikut sunnah dah tu. Bila dia membantu, apa anda buat kalau anda di kereta? Kalau anda nak merasa beradab, tertib ataupun anda rasa berani itu. Kalau anda di kereta, berlaku ada tayar lah, ada halangan jalan raya, apa anda buat? Turun ke perempuan-perempuan ni? Tak. Apa kita buat? Siapa boleh jawab? Saya nak bagi. Ya, saya nak bagi apa? Saya nak bagi bintang. Siapa yang jawab? Siapa pertama jawab? Apa kita buat? Apa kita buat? Gerakkan halangan. Okey, alias okey. Dia orang muda, dia turun. Dia elak, memang kita elak, Mira. Apa kita buat? Kita dah elak dah. Doa. Wah, doa memang izan doa. Apa tindakan kita? Call for help. Yes. What do you do? Call police kat highway, dekat plus. Tengok tu. Ini dah tak ambil taska semua ni. Apa kita buat? Kita call plus. Apa nombor plus? Tengok kat handphone ada nombor plus tak? 1-800 tak cukup nombor tu. 1-800-800. InsyaAllah saya kalau nampak betul saya mesti buat. Sebab kita menyelamatkan nyawa orang lain. Sebab apa? Ini yang membina hubungan, okay? Rasa simpati, rasa empati, rasa bertanggungjawab itu. Okay? Call for help tu siapa? Telefon plus 1-800-800 tak silap saya. Okay, nombor dia. Okay? Savekan nombor dalam handphone anda. Itu adalah nombor yang penting untuk anda. Tengok, PLUS. Saya ada nombor ni. Tengok sini. Apa nombor dia? Apa nombor dia? Ya, betul Megat. Okay, save this number. Nampak ada masalah, ya, thank you. Yes. Okay, plus line, betul. Takkan ini pahala? Tak kita dalam segala tindakan kita dalam membantu yang lain? Ini yang kita lahir. Kau kita biarkan je. Okay, jom. Soalan kedua saya. Okay, soalan kedua, abaikan tarikh tu ya. Nanti kita akan beritahu tarikh. Okay. Apakah 4 aspek pengasuhan yang tertanam dalam kurikulum permata negara? Senang je. Okay. Soalan nombor 2 ni saya rasa sebagai pengusaha, pendidik ini sangat penting. Jawab dengan penuh ikhlas. Okay. Mengapakah perkembangan saksiah, sosio-emosi dan kerohanian terletak di atas sekali dalam susunan bidang pembelajaran permata negara? Why? Okay, the saksiah socio-emotional is so important. Okay, berapa perkataan saya bebas. Because this is a very flexible way of learning. It's up to you. Nak buat 10 perkataan ke, nak buat 10 baris ke, nak buat 10 muka surat ke. Semua tu kita idea-idea tu kita akan kongsi bersama.
Okay, so anda kena tanam dalam minda terus bersama saya. Jangan ada yang syahid, okay, sebab kita nak tanamkan kerohanian pada anak. Okay. Alright, saya rasa dah pukul 12. Are you okay? Untuk itu? Okay, untuk itu saya bagi break. Jadi esok hari Khamis kita akan belajar semua ni. Okay, kita akan belajar in detail semua ni hari Khamis dan sampai kepada teori. Okay. Hari Khamis cuti. Khamis cuti? Ya. Oh, okay. Hari Khamis awal Muharram. Bagaimana ya? Kami biasa offline kita buat juga. Saya open kepada pandangan anda. Kita dah bagi jadual kat JKM. JKM dah luluskan untuk kita buat. Tapi kalau anda rasa nak cuti, kita tidak mahu mengambil hak anda untuk bercuti. Okey, Hafizah kata ganti minggu depan, boleh ganti hari lain. Okey, cuti Naimah nak cuti hari lain. Okey lagi? Siapa nak tengok? Saya nak semua yang berespon, kita akan tengok di chat nanti ya berapa respon. Semua nak boleh ganti hari lain. Kalau ganti lah hari Selasa minggu depan lah. Kan? Kami ikut majoriti, cuti puan, hari lain please. Tak ada ganti selain Selasa Khamis. Oh, tak boleh. Sebab kita boleh ganti tapi selain Selasa dan Khamis. Kata penyarah saya. Wah, harian ni tak sabar nak esok. Nak Jumaat, nak hari lain. Saya tak kisah. Ya, esok boleh. Dia nak balik kampung kan? Dia balik kampung ni. Okey, Jumaat boleh. Adakah okey Jumaat? Jumaat got paper tak? Jumaat. Okey, tak apa. Saya ambil, saya buat anda punya cadangan. Kita akan tengok di chat. Kita akan update di WhatsApp ya. Okey, saya terlepas pandang. Kami terlepas pandang tarikh itu. Okey. Tapi memang kita akan cuti. Tapi bila ganti kemudian. Okey, take 5 semua orang. Okay, take 5 semua. Okay, sebab ini lepas ni kita akan Puan Suryani akan perkenalkan anda tentang Google Classroom. Sila install Google Classroom di handphone anda dan juga di laptop. Yang penting di laptop. Okay. Okay, so far ada soalan? Nak slide boleh, Elias? Nak slide boleh. Sabar, saya akan bagi. Bukan sekejap je. Jangan Ghaziah. Jangan pergi mana-mana. Okay? Saya bagi break dalam 5 minit nak pergi toilet, nak minum air sebab penerangan Google Classroom ni tak lama. Berapa minit ya? Dalam setengah jam ya? So dalam setengah jam lagi. Okay, kita cuba habis sebelum jam 1. Okay? So kita break. Okay? Boleh break, boleh borak-borak dengan saya. Nak duit. Kenapa? Nak pesan nak duit. Dapat duit. Okey, tak apa Samsiah nak ambil anak sekolah 12.30, okey. Kita main jangka 12.30 kita off, kita boleh apa. Tapi kalau anda ada handphone, anda boleh tengok di handphone. Okey? Pukul 12, okey. Jadi kalau semua setuju, kita akan break antara 12 ke pukul 2 lah. Tapi bear with us untuk setengah jam lagi tentang Zoom.